Bagaimana negara mampu berjimat jika menteri sayang jawatan? Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Abdul Latif Ahmad mempertahankan bilangan anggota Jemaah Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan berkata ia memenuhi keperluan negara buat masa ini dan bilangan menteri dalam pentadbiran adalah pada tahap optimum. Kerajaan berpandangan jumlah dan pelantikan anggota pentadbiran adalah yang terbaik berdasarkan keperluan, cabaran dan tanggungjawab serta kepakaran yang diperlukan buat masa ini, katanya Lapor Free Malaysia Today. Dan berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pakatan Harapan KAPA Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid berhubung dengan penambahbaikan terhadap barisan jemaah menteri. Dalam jawapan bertulis Parlimen itu, Abdul Latif memberi jaminan bahawa anggota jemaah menteri yang dilantik melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi demi menjaga kebajikan rakyat keluarga Malaysia. Unit Pemodenan Takbiran dan Pengurusan Malaysia Jabatan Perdana Menteri mampu telah diberi tanggungjawab untuk menilai pencapaian jemaah menteri dan juga kementerian, tegasnya. Jika bilangan menteri enggan dikurangkan, bagaimana kerajaan hendak menjimatkan perbelanjaan demi menjaga kebajikan rakyat keluarga Malaysia seperti jaminan menteri berkenaan. Jawapannya disebut oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Keuangan MOF Datuk Seri Asri Hamidun baru-baru ini. Dia berkata kerajaan akan menyusun semula peruntukan bagi mencapai sasaran sekurang-kurangnya 5% penjimatan daripada baki peruntukan mengurus tahun 2022 bagi membantu membiayai sebahagian perbelanjaan tambahan berkaitan subsidi demi kesejahteraan rakyat. Katanya pihaknya akan memuktamadkan dan mengeluarkan waran sekatan bagi memaklumkan jumlah peruntukan yang akan dikurangkan. Menurut beliau, berdasarkan Perkeliling Pembendaharaan Malaysia, garis panduan penjimatan perbelanjaan awam yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, ketidaktentuan ekonomi global, ketegangan geopolitik antarabangsa serta kenaikan mendadak harga komoditi global dan makanan mengakibatkan inflasi menjadi tinggi. Katanya kerajaan mengambil langkah untuk melaksanakan subsidi barangan keperluan dan kawalan harga bagi mengurangkan impak inflasi tersebut. Langkah itu menyebabkan perbelanjaan bantuan dan subsidi diunjurkan mencecah 77.7 bilion ringgit berbanding peruntukan 31 bilion ringgit yang diluluskan dalam bajet 2022. Kementerian, jabatan, agensi, badan berkanun, persekutuan dan syarikat jaminan kerajaan CLBG perlu menyusun semula program serta aktiviti dan menguruskan aliran tunai mengikut keutamaan dengan memastikan tidak membuat trade-off ke atas program dan aktiviti yang memfokuskan kepada kesejahteraan rakyat. Jelasnya, seperti dilapor bernama. Seterusnya, beliau berkata penyusunan semula organisasi kementerian, jabatan dan agensi hanya dibenarkan bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan dengan syarat tidak membabitkan tambahan bilangan jawatan dan implikasi keuangan. Keutamaan penyusunan semula organisasi perlu fokus kepada mengurangkan pertindihan fungsi sama ada di dalam atau di luar organisasi. Penubuhan Badan Berkanun CLBG, entiti baharu lain tidak dibenarkan, ujarnya. Asri menegaskan setiap kementerian, jabatan dan agensi perlu berusaha untuk melaksanakan penjimatan perbelanjaan utiliti seperti telekomunikasi, elektrik dan air serta memastikan barang pakai habis digunakan dengan optimum bagi mengelak pembaziran. Laporan perbelanjaan utiliti dan barang pakai habis juga perlu dipantau dan dilaporkan di dalam mesyuarat Jabatan Kuasa Pengurusan Keuangan dan Akaun JPKA Kementerian, tegasnya. Akhirnya, yang akan dicekik perbelanjaannya ialah kos operasi di peringkat logistik dalam pelaksanaan dasar pemberian subsidi itu sendiri. Sedangkan salah satu daripada punca perbelanjaan yang membuncit itu ialah kerana saiz kabinet XXXL yang sudah pasti memerlukan kos operasi dalam pentadbiran seperti membayar gaji dan elang menteri, timbalan menteri dan pegawai khas atau penasihat mereka. Ini tidak termasuk kos meraikan menteri dan timbalan menteri yang melawat kawasan untuk merasmikan sesuatu projek, tuntutan perjalanan dan elang para pegawainya dan lain-lain. Kos ini tetap dan pasti tidak dapat dikurangkan oleh pihak perbendaharaan sebab tertakluk kepada peruntukan lain dalam peraturan kerajaan sedia ada. Nak menangis atau nak ketawa? Terdahulu Jawatan Kuasa Kos Sara Hidup Pakatan Harapan mendesak agar saiz kabinet dikecilkan. Selain itu, Putrajaya juga digesa
agar jawatan duta-duta khas dua negara bertaraf menteri seperti duta khas ke Timur Tengah, China, Asia Timur dan Asia Selatan dimansuhkan. Yang peliknya, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, konflik Rusia-Ukraine memberi impak yang minima kepada ekonomi negara. Katanya nilai perdagangan Malaysia dengan Rusia ialah 8.781 bilion ringgit, sementara Ukraine ialah 1.461 bilion ringgit, iaitu 0.5% sahaja daripada keseluruhan jumlah perdagangan global Malaysia. Jadi mengapa salahkan ketidaktentuan ekonomi global dan ketegangan geopolitik antarabangsa sebagai penyebab kenaikan mendadak harga komoditi dan makanan yang mengakibatkan peningkatan inflasi? Mengapa tidak dilihat daripada aspek betapa tidak kompetennya menteri dan timbalan menteri dalam kementerian masing-masing, yang ada di antaranya seperti kata bekas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof tidak layak menjadi menteri. Beliau tidak menyebut nama mana-mana menteri tetapi mengambil contoh Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang diterajui oleh Yu Bi Yin dan timbalannya Isna Raisyah Munirah. Kini kementerian itu dibahagikan kepada 3, yang maksudnya ada 3 menteri dan 3 timbalan menteri. Namun tidak nampak di mana kelebihan mereka selepas kementerian dipecahkan walaupun kos operasi meningkat 3 kali ganda. Pertambahan bilangan menteri, timbalan menteri dan kementerian sekadar untuk memberi ghanimah kepada penyokong bagi mempertahankan jawatan Perdana Menteri sahaja. Seluruh dunia melihat kedangkalan jentera pentadbiran Malaysia, tetapi negara ini seolah-olah tiada apa pelik yang berlaku. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.